Hai, Assalamualaikum semua. Jadi, perkongsian yang saya akan bawakan pada hari ini adalah mengenai perbezaan antara masalah kesihatan mental dan kecelaruan mental serta saranan menurut ajaran Islam. Okey, walaupun kedua-dua kesihatan mental dan penyakit mental ni dia memberi tumpuan kepada mengekalkan dan mewujudkan kesihatan mental dan kestabilan, mereka dua ni adalah istilah yang berbeza. Kita nampak macam sama tapi dia berbeza. Kebanyakan orang percaya bahawa mereka menunjukkan maksud yang sama. Ia tidak begitu. Kerana terdapat beberapa perbezaan antara keduanya. Dan masalah kesihatan mental ni macam mana? Okey, masalah kesihatan mental ni adalah sesuatu orang yang ada masalah yang melibatkan mentalnya sampai dia tak dapat nak bekerja, sampai terganggu dari segi fungsi kehidupan seharian dia. Contoh emosinya, tingkah lakunya, pemikirannya, dan tingkah laku dia dengan orang lain, dan dari segi dia punya physical symptom. Okey, seterusnya kecelaruan mental ni pula adalah satu penyakit mental yang menunjukkan keadaan klinikal minda yang didiagnosis. Ia menunjukkan seseorang itu sudah didiagnosis oleh pakar dengan spesifik, di mana melalui berjumpa dengan pakar, membuat penilaian, membuat test, dan dapat tahu dia ada certain penyakit. Dan contohnya adalah personality disorders, obsessive compulsive disorders, OCD, post traumatic stress disorder, PTSD, anxiety disorders dan sebagainya. Jadi ini adalah penyakit yang sudah didiagnosis bagi seseorang yang mengalami kecelaruan mental. Okey, baiklah, penyakit mental ni dia menyampaikan rasa gangguan jiwa. Gangguan ni termasuklah kebimbangan, kemurungan dan psikosis. Ia difahami di sini bahawa gangguan makan juga merupakan salah satu jenis penyakit mental yang kita panggil sebagai eating disorder. Okey, lain dengan masalah kesihatan mental tau. Masalah kesihatan mental ni adalah stres yang berpanjangan, kita tak bermotivasi, kita hilang semangat, burn out, asyik stres, malas nak pergi kelas, stres dengan online kelas sebab kena menghadap hari-hari dan sebagainya. Dan itu adalah masalah kesihatan mental yang berlaku terhadap seseorang yang boleh menyebabkan kita stres, tertekan. Okey, jadi seseorang yang mungkin didiagnos untuk beberapa penyakit mental ni, tapi mereka ni masih boleh untuk berusaha keras mendapatkan kesihatan mental, iaitu dengan sokongan anggota keluarga, dengan menjadikan mereka sebagai sahabat baik mereka, dan mereka juga boleh menikmati sokongan masyarakat dan kawan-kawan di sekitarnya. Secara keseluruhan, bagi orang yang menghadap penyakit mental, kecelaruan mental, mereka ini memerlukan sedikit usaha untuk melihat sisi kehidupan yang lebih cerah dan bersikap optimis. Okey, sebab apa kita kena mengetahui perbezaan antara kedua ni, iaitu masalah kesihatan mental dan kecelaruan mental. Yang pertama adalah kerana apabila mereka yang mengalami kesihatan mental ni mungkin dia rasa stres, dia memerlukan bantuan yang ringan sebelum dia menjadi lebih teruk dan menunjukkan gejala yang lebih berat. Okey, dan yang kedua ni adalah apabila mereka yang mengalami kecelaruan mental ini, yang mana dia sudah didiagnosis, dia perlu dipantau oleh doktor, dia perlu makan ubat yang diberikan oleh psikiatris apabila perlu, dia perlu menjalani terapi bersama psikologis dan sebagainya lah yang perlu. Okey, jadi justru itu bagi seseorang yang mengalami masalah kesihatan mental pada permulaannya, kita perlu merawat, kita perlu deal pada waktu tersebut, kerana risau isu ni dia akan menjadi lebih berat sehingga seseorang itu mengalami kecelaruan mental pada akhirnya. Dan mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan apabila seseorang tu menunjukkan gejala pada awalnya, kita kenalah membantu mereka dan cuba untuk mencegah daripada menjadi lebih teruk.
Okey, jadi apa yang kita boleh buat bagi mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ataupun kita sendiri yang mengalami masalah kesihatan mental? Jadi untuk terus menjaga kesihatan mental kita adalah dengan macam mana kita nak jaga fungsi seharian kita, macam mana kita nak menguruskan stres, bagaimana kita nak mengatur tidur kita, cara kita deal dengan emosi kita positif ataupun negatif. Dan bagi yang mengalami kecelaruan mental atau mental disorder, jelas sekali perkataan disorder di belakang itu menunjukkan sesuatu yang out of order. Ia menunjukkan segala fungsi kehidupan terganggu. Dan contoh antaranya adalah kitaran tidur kita terganggu, hidup terganggu, selera makan terganggu, survive untuk berjaya pun kita terganggu. Dan itulah menunjukkan perbezaan yang paling ketara antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan kecelaruan mental ini. Okey, baik semua. Di samping kita nak merawat masalah ini melalui aspek psikososial, menurut elemen agama juga spiritual, seperti mendekatkan diri dengan Allah, kembali melakukan amalan yang disuruh serta meninggalkan cara hidup yang menyesatkan dan melalaikan, ia mampu nak membina semula keyakinan sahsiah seseorang ni dalam menghadapi setiap cabaran yang mendatang dalam dunia ni, dalam kehidupan dia. Dan konsep seperti berdoa dan bersolat dapat mendekatkan diri kita terus dan mententeramkan jiwa yang kosong. Dan terdapat beberapa lagi kaedah Islam yang disarankan yang membantu dalam proses pemulihan ini. Dan ini termasuklah rawatan melalui doa berpandukan ayat Al-Quran, terapi bacaan Al-Quran untuk penyakit panik, dan terapi sujud dalam solat serta kaunseling, dan menggunakan nas-nas ajaran hadis, sunnah dan tasawuf dapat membantu menyucikan hati dan merawat penyakit mental ini, insya-Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, dia mengatakan akal yang sentiasa mengingati Allah ni akan melahirkan hati yang mempunyai nur, cahaya dan dapat mengawal nafsu hingga mempamerkan dan tingkah laku yang positif. Namun sebaliknya, jika akal yang tak mengingati Allah ni, maka akan melahirkan hati yang gelap, hati yang kosong, dan wujudlah nafsu yang tak terkawal hingga mempamerkan tingkah laku yang negatif. Jadi di sini menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita nak merawat masalah mental ataupun kecelaruan mental ini menurut Islam, dan kita seimbangkan dengan rawatan klinikal dan juga rawatan Islam. Dan kita sebagai manusia juga hendaklah menjadi manusia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan menjadi manusia ni? Okey, jika terdapat golongan yang terdekat ataupun rakan kita yang terdekat mengalami kecelaruan mental, kita ni haruslah menjadi seorang insan yang mana mempunyai sifat seperti manusia, seperti rasa sedih, rasa gembira, rasa sayu, dan kita cuba untuk memahami apa yang dia rasa. Sebaliknya, bukanlah kita menghina dan mengejek dia kerana mempunyai masalah mental. Kita ni memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya umat Islam, untuk kita support each other, supaya mereka tak tenggelam ke arah kebinasaan dan ke arah yang lebih teruk. Dan kita ni sama-sama membawa mereka berganding bahu untuk menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.